kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sihat insya-Allah. Baik. Hari ini saya bercadang untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya menceritakan tentang Islam, khasnya kepada orang yang bukan beragama Islam. Bila kita nak berdakwah, dakwah ni kepada sesama Islam pun kita berdakwah, dengan non-Muslim pun kita berdakwah. Tetapi untuk malam ini saya nak fokus bagaimana pendekatan kita bila kita nak cerita Islam kepada non-Muslim. Okey, sekarang ni non-Muslim yang ada dekat depan kita pun ada macam-macam latar belakang dia, dan lain latar belakang, lainlah pendekatan yang kita nak gunakan. Saya berikan beberapa contoh. Ada kalangan non-Muslim, mereka ini memang sudah berjinak-jinak dengan Islam dan mesra dengan Islam. Jadi pendekatan kita berbeza. Ada antara non-Muslim, dia ready nak tahu pasal Islam, tetapi belum tentu dia nak percaya dengan agama Islam. Itu kategori kedua. Kategori ketiga, dia jenis yang tak kisah. Dia okey je dengan orang Islam, tetapi dia tak berapa minat nak tahu pasal Islam. Itu kategori ketiga. Kategori keempat, dia tak peduli pasal Islam. Dia tak minat pun dengan Islam. Ataupun saya bagi kategori kelima, dia bukan setakat tak peduli dengan Islam, dia benci Islam, dia memusuhi Islam. So bila kita berdepan dengan non-Muslim ni, non-Muslim ini ada pelbagai latar belakang, dan bila kita nak sampaikan Islam pada mereka, kita kena sesuaikan dengan latar belakang mereka supaya cara penyampaian kita memberikan impak ataupun memberikan kesan dalam hati mereka, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk malam ini saya nak fokus lebih lagi non-Muslim yang bersedia nak tahu pasal Islam sebab dia nak kahwin dengan orang Islam. Saya nak fokus kategori yang ini dulu, sebab saya lihat kebelakangan ini banyak berlaku non-Muslim yang mahu tahu tentang Islam, nak masuk Islam semata-mata kerana nak kahwin. Sekarang ni non-Muslim yang nak kahwin pun ada macam-macam latar belakang dia. Adakah dia ni orang yang educated, tak educated? Adakah dia daripada suku kaum India, suku kaum Cina, ataupun orang asal, ataupun daripada luar negara? Kalau daripada luar negara, daripada mana? Adakah dia daripada negara Asia, ataupun dia daripada negara Eropah dan sebagainya? Dan semua ini memainkan peranan. Saya berikan beberapa contoh yang kebelakangan ini banyak berlaku, di mana yang nak memeluk agama Islam ni semata-mata nak kahwin adalah terdiri daripada orang yang hidup di barat. Barat di sini termasuklah Eropah, termasuklah Amerika, termasuklah daripada Australia, New Zealand dan sebagainya. Saya nak fokus kepada yang barat. Pasal saya pun beberapa hari sebelum ini ada berjumpa dengan seorang brother ni daripada UK. Dia ni daripada UK nak kahwin dengan perempuan Melayu di sini. Berkenalan di UK semasa budak perempuan Melayu ini sedang belajar di sana. So hari ini kita lihat ramai orang Islam kita ni belajar overseas. Jadi bila mereka belajar overseas, sudah tentu fitrah mereka akan berkenalan dengan orang-orang di sana. Dan bila berkenalan, ada antara mereka ni akhirnya buat satu keputusan mahu berkahwin. Maka pasangan dia pun kena memeluk agama Islam. Bagi mereka terpaksa memeluk agama Islam. Inilah situasi dia. Okey, sekarang dekat depan saya ni adalah orang daripada Eropah, daripada barat, daripada UK dalam kes ini. Tapi bukan UK saja, pernah ada daripada Belgium, pernah ada daripada Sweden, pernah ada daripada pelbagai negara-negara lain, termasuklah banyak kali daripada Amerika Syarikat dan sebagainya. Okey, sekarang ni orang daripada Eropah, dalam mindset dia, dia dah ready, dia nak kahwin dengan perempuan Melayu contohnya. Contoh kahwin dengan perempuan Melayu. So dia ready nak masuk Islam. So kebiasaan bagi mereka,
kebanyakan mereka, bukan semua, tapi kebanyakan mereka, dia tak berapa kisah tentang agama. Dia tak berapa kuat kepada agama. Mereka ni mungkin agnostik. Saya tak nak sebut ateis. Kalau ateis, dia sangat-sangat percaya Tuhan tak wujud. Tapi kalau agnostik ni, dia tak ada agama sangat. Dia tak percaya pada Tuhan, atau mungkin dia percaya pada satu kuasa tetapi tak ada agama. Ini agnostik. Jadi ramai daripada Eropah ni, dia ni agnostik ataupun free thinker. So bagi mereka, kalau kena masuk Islam pun, masuk Islam je lah. Yang penting dapat kahwin. Itu situasi dia. Dan sekarang ni bila mereka ni nak tahu pasal Islam dan sebagainya, kena masuk Islam, kebiasaannya ibu bapa ataupun keluarga perempuan Melayu tadi akan cerita tentang Islam kepada lelaki ini. Islam begini, Islam begini, Islam begini. Dan kebanyakan mereka ni atas dasar to be polite. Okey, nak jadi, kalau polite dalam bahasa Melayu kita dah sebut macam mana? Jaga hati je. Sekadar nak jaga hati saja, mereka akan dengar je tapi tak lawan cakap, tak banyak bertanya dan sebagainya. Dia ikut je, ikut saja. Dan kebiasaannya orang kita bila cerita tentang Islam, kita ni banyak akan cerita the cultural Islam. Islam yang kita anuti secara turun-temurun, apa yang kita faham, itu yang kita sampaikan. Dan Islam yang kita cerita adalah Islam yang kita pegang. Islam yang kita pegang adalah Islam yang kita sudah pun anuti berpuluh-puluh tahun. Berarti iman kita ni dah strong. Dan Islam itulah kita akan sampaikan dekat dia. Kita akan cakap Islam begini, Islam begini, Islam begini. Tetapi orang yang dekat depan ini, dia belum lagi percaya pada Islam. Iman pun belum lagi kuat lagi contohnya. Jadi bila kita nak sampaikan kepada dia, ada apa ni, sukatan-sukatan yang mana kita nak dahulukan, yang mana kemudiankan dan sebagainya. Dan satu lagi kebiasaannya, bila kita cerita tentang Islam kepada bakal menantu ini, kita akan cerita banyak kepada hukum hakam. Hukum hakam. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Ini haram, itu haram. Ini dosa, itu dosa. Ini masuk neraka, itu masuk neraka. Ini kau kena tinggalkan, itu kau kena tinggalkan. Nanti dalam masuk Islam kau wajib begini, kau wajib begitu dan sebagainya. Itulah yang kebiasaannya kita sampaikan. Tapi mereka ready masuk Islam semata-mata nak kahwin. Sekarang ni bila sampai kepada saya dijemput untuk menyampaikan penerangan tentang Islam. So bagi saya nak ubah. Kalau dia nak masuk Islam ni, nak kahwin, sekarang kita nak tukar, insya-Allah. Dia masuk Islam bukan semata-mata nak kahwin, tetapi kita nak dia masuk Islam kerana dia nak masuk Islam. Kita nak dia masuk Islam sebab dia yakin dengan ajaran agama Islam, insya-Allah. Namun begitu, yang kita kena ingat, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang bagi hidayah. Dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 272, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bukan kamu yang bertanggungjawab untuk beri hidayah. Allah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dihendakinya. Tapi tugas kita menyampaikan yang terbaik dengan harapan akhirnya dia akan memeluk Islam kerana dia nak memeluk agama Islam. Okey, itu satu. Nombor 2, dalam mindset dia, ini saya bagi umum, bukan semuanya sama ya, tapi saya bagi general, kebanyakannya. Dalam mindset mereka ni, apa yang mereka berfikir? Okey, kalau saya nak kahwin dengan budak ni, kita dah bercinta, biasanya bertahun-tahun dah bercinta, sekarang ni dah ready nak kahwin juga, tak kira lah apa pun berlaku, aku nak kahwin. Kalau dia orang suruh masuk Islam pun, aku masuk Islam. Dia suruh aku buat apa pun, aku buat saja. Lepas sudah kahwin, kita masing-masing cara hidup kita. Jadi saya lihat ramai yang saya lihat, bila mereka dah berkahwin, lepas tu bila kembali ke overseas, kadang-kadang orang Melayu Islam tadi pun tak berapa beramal dengan Islam, dan ikut cara orang sana. Dan inilah yang kita nak ubah. Kita nak cegah perkara macam ni berlaku. Satu daripada caranya ialah bakal suami dia ataupun mungkin bakal isteri tadi yang non-Muslim tadi, bila masuk Islam, masuk dengan keyakinan dia masuk Islam kerana dia nak masuk Islam, maka dia sendiri akan jaga Islam itu sendiri. Okay, so the first thing, bagi mereka kebanyakannya agama does not make sense.
Agama ni kepercayaan secara membuta tuli. Itu satu. Ramai daripada mereka ada fikiran seperti ini. Yang keduanya, dengan apa perkembangan sedang berlaku sekeliling semua, mereka ada satu tanggapan, Islam ni agama teroris. Islam ni ekstrim. Islam ni banyak bawa masalah. Kadang-kadang mereka dah okey, mereka tak ada rasa begitu. Tapi ahli keluarga mereka yang non-Muslim rasa macam tu. Itu dua. Dan yang ketiganya, bagi mereka agama ni penuh dengan kita nak sebut apa ya, penuh dengan adat-adat dia. Bagi dia itu semua culture, ialah adat-adat saja yang tak semestinya kita kena follow. Dan nombor empat, bila kita ambil spesifik daripada Eropah khususnya, kadang-kadang mereka rasa agama ini akan membuatkan kita mundur. Kalau kita ikut pada agama, kita jadi mundur. Jadi kalau kita tak nak mundur, kita nak maju, kita kena bebaskan diri daripada agama. Ini rata-rata lah saya bagi contoh. Maka bila saya diperkenalkan kepada mereka, inilah mindset yang saya tengok saya nak address ataupun saya nak depani isu-isu seperti ini. Jadi bila diperkenalkan diri, saya akan kenalkan nama saya dan sebagainya. Dan kemudian dalam perkenalan saya akan beritahu background saya, latar belakang saya. Saya akan kata saya pun telah memeluk Islam 28 tahun yang lepas. I also become a Muslim 28 years ago. Bila kita cakap tu, dia akan tengok, dia boleh relate, ada persamaan. Dia mula interested sikit. Nombor dua, saya akan cakap mula-mula saya nak masuk Islam dulu pun nak kahwin. Saya cakap begitu. Saya pun masuk Islam dulu nak kahwin. Sekarang dia tengok ada common dua perkara. Satu, saya pun masuk Islam. Nombor dua, saya masuk Islam, saya nak kahwin. So dia tengok okey, ada persamaan ini. Dia mula letak lebih attention sikit. Nombor tiga, saya akan bagi tahu masa dulu, masa saya bercinta dengan perempuan Islam, saya pun berfikir saya nak kahwin. Tapi kenapa saya mesti masuk Islam untuk kahwin? Apa salahnya kalau perempuan ini agama Islam, saya agama lain, kekal aja lah agama masing-masing, kahwin sajalah. Kenapa nak masuk Islam? Dan kalau kena tukar agama, kenapa saya yang masuk Islam? Kenapa tak perempuan Melayu itu yang masuk agama saya? Bila saya cakap begini, kebiasaannya body language mereka nak tahu, sebab dia boleh rasa macam ada persamaan dengan diri dia. Bererti umpan tadi sudah mengena. Boleh faham ke? Clear? Sebab kita nak dia boleh relate dengan kita. Dia boleh rasa, oh orang ini memahami aku. Inilah soalan yang aku ada. Dan kemudian saya akan bagi tahu dengan dia orang, saya pun bercinta dulu bertahun-tahun. Tapi nak kahwin banyak cabaran. Macam-macam cabaran, macam-macam halangan, sampai saya kena buat satu keputusan. Saya berfikir, kalau nak kahwin, saya kena masuk Islam. Kalau tak ready masuk Islam, lebih baik putus hubungan. Tetapi cinta ini buta. Biasa dengar kan pantun dua kerat pasal cinta. Apabila cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Jangan cuba try test di rumah. Okey? Orang yang bercinta, cinta ni buta. Orang yang bercinta ni mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Sebab itulah mereka sanggup masuk Islam semata-mata nak kahwin. Sebab cinta punya pasal. So saya bagi tahu kerana cinta ni, saya pun berfikir, okeylah, saya nak belajar tentang Islam dulu. Kalau saya rasa yakin, saya rasa Islam ini sesuai dengan saya, barulah saya masuk Islam. Sebab nak tukar agama ni bukan perkara kecil. Ini satu keputusan besar dalam hidup kita. Dan mereka pun akan angguk betul. Dalam hati mereka, memang aku rasa macam ni, aku pun rasa macam ni. Dia pun angguk, besar angguk dia orang ni. Okey, kemudian saya akan bagi tahu mereka, ini saya cakap open lah dengan you, terus terang saya cakap. Dululah bila saya jumpa lah orang-orang Islam, bila saya tanya mereka ni apa itu Islam, kadang-kadang ada ustaz yang datang jumpa, saya jumpa dia, oh Islam ni macam mana, Islam macam mana.
Bila mereka cakap pasal Islam, bukan buat saya nak masuk Islam, buat saya jadi takut. Kadang-kadang saya nak lari jauh-jauh dari Islam. Lepas tu bila saya cakap begini, saya tengok body language dia orang. Kalau dia orang angguk tu, berarti betul lah, mereka pun sedang hadapi masalah yang sama. Berarti mereka pun ada isu yang sama. So sambil kita bercakap tu, kita perhatikan body language dia orang macam mana. Jadi biasanya mereka pun akan angguk. Jadi saya kata, tapi saya ni bertuah. Akhirnya saya jumpa dengan satu ustaz yang betul-betul bagus, very good ustaz ni. Sebab ustaz ni dia bagi tahu saya, Syakiri, you don't be a Muslim first. You learn about Islam only when you are convinced about Islam, then you convert to Islam. So saya bagi tahu, ustaz ni kata, kau jangan jadi Islam dulu, kau belajar tentang Islam dulu. Bila kau yakin Islam tu betul, Islam ni benar, barulah kau masuk Islam. So antara mesej saya nak bagi dekat dia ialah, jangan masuk Islam semata-mata nak kahwin saja, tapi belajar tentang Islam, be convinced about the religion. So dia pun angguk, make sense. Lepas tu saya bagi tahu, ustaz ni bagi tahu saya, Syakiri, come and learn about Islam, and if you have any questions, you can ask. Saya bagi tahu dia, saya terkejut. Sebab ustaz ni kata boleh tanya soalan. Sebab tempat lain kalau tanya soalan kena marah, tanya sikit kena marah, tanya sikit kena marah. Lepas tu saya bagi tahu dia, biasanya mereka marah sebab dia orang pun tak tahu nak jawab. Sebab tu mereka marah. Bukan Islam tak ada jawapan, Islam ada jawapan, tapi dia tak tahu nak jawab. So saya tengok ustaz ni lain daripada lain. So saya belajar. Dan saya pergi step by step lagi. Saya kata, bila saya pergi belajar tentang Islam, ustaz ni dia tak ajar the do and don't sangat. Dia tak ajar hukum hakam. Dia ajar saya untuk mengenali who is God. Siapa Tuhan? The first thing I remember the ustaz teach me is to learn about who is God. Siapa Tuhan? Kemudian saya bagi tahu dia, dalam Quran, Al-Quran ada ratus-ratus ayat cerita tentang Tuhan. Tetapi ustaz ni bagi saya satu surah, Suratul Ikhlas, surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Ada 4 ayat saja. 4 ayat tentang Tuhan, saya sudah clear. Dan saya bagi tahu dia, dalam Al-Quran, bila kita baca Al-Quran, kebiasaan surah-surah ini akan bermula dengan formula Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran ada 114 surah. 113 surah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, surah nombor 9. Tetapi dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 30, ada sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam Al-Quran keseluruhan 114 sekali disebut Bismillahirrahmanirrahim. Bererti dengan nama Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. In the name of Allah, Almighty God, most loving, most merciful. Lepas tu saya tak bagi tahu dia, in Islam, God is not love. Biasanya dia orang terkejut. God is not love, but God is most loving, all loving. I and you, we can be loved, but God is most loving. So kita nak tunjukkan pada dia bahawa Allah Tuhan ini tak sama dengan makhluk. Kita ni ada rasa kasih sayang, ada, tapi Allah punya kasih sayang tak sama dengan kita. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia pun angguk. Kemudian ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Say God is one and only. Biasa diorang akan angguk sikit, because if there is more than one God, what will happen? Dia sendiri akan cakap, berlakulah pergaduhan, perbalahan, chaos dan sebagainya. Diorang sendiri akan cakap benda tu. So dia kata, make sense, God must be one. Lepas tu ayat nombor 2, Allahu Samad. Antara maksud Allahu Samad, God is eternal and absolute. Allah ni tidak ada mula,
tidak ada akhir. Tuhan ini tidak bergantung kepada apa-apa pun. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur, tak perlu rehat. Tetapi seluruh makhluk sekalian alam bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan tak bergantung pada apa-apa. Dan dia pun mula angguk. Dan ini kena ingat ya, ini orang Eropah. Dia ni educated. Maka saya boleh pergi deep sikit. Saya boleh bagi tahu dia, so in Islam tidak ada mula, tidak ada beginning for God. Maka soalan siapa cipta Tuhan tak timbul dalam agama Islam. Because in Islam, God has no beginning. If God has beginning, then we will question who created God. And God has no ending. Because if God die, who take care of the universe? So in Islam, God has no beginning, no ending, but God himself is the beginning and ending. Because God is not subject to time and space. Tuhan tidak tertakluk kepada ruang dan masa. In fact, God is the creator of time and space. Malah Tuhan yang mencipta masa dan ruang. Macam kes yang baru beberapa hari, dia kata, what do you mean? What do you mean God created time and space? So saya bagi tahu dengan dia, okay, let's talk about general theory of relativity by Einstein. That our universe is expanding. Saya bagi ringkas saja. Tapi kalau cerita dengan dia tu panjang sikit. Jadi saya bagi ringkas. So alam semesta kita ni sedang berkembang. Bererti kalau kita pergi ke masa lampau, kalau kita rewind masa, maka alam ini akan mengecut. Dan kalau kita pergi jauh ke belakang, maka alam ini akan sampai kepada point of singularity, pada titik singularity. Dalam hukum fizik, point of singularity ni, there is no time, no space, no matter. Ini dalam fizik. At the point of singularity, there is no time, no space, no matter. So there is a beginning for time, space and matter. Meaning, before the universe exists, God already existed. Before time, space and matter exist, God has already existed. So Tuhan sudah pun wujud sebelum wujudnya masa, ruang dan jirim. Dan satu lagi point, so God cannot be part of the universe. Boleh faham ya? God cannot be part of the universe. Ini dalam surah Ikhlas ayat nombor 4. Nanti saya akan sambung balik. Saya sambung balik bagian ni. Okay, so make sense. Kemudian kita bagi tahu dia, God is not dependent on anything. Tuhan tak perlu makan, minum dan sebagainya. Kita manusia, kita makan, kita minum. Dah makan, dah minum, kena pergi ke tandas. Kalau Tuhan yang disembah itu makan dan minum, berarti Tuhan itu mesti pergi tandas. Dan sesuai ke sifat Tuhan yang maha suci, Tuhan yang mencipta seluruh alam ini, pergi tandas. Dia sendiri akan kata geleng kepala, tak. So dalam Islam, perkara ini tak berlaku. Kemudian ayat nombor 3, lam yalid walam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti Tuhan tak ada anak-anak, tak ada mak, tak ada bapa. Sebab kalau Tuhan ada anak-anak, anak-anak ini akan jadi baby God. Bila besar jadi gods dan bergaduh antara satu sama lain. Kemudian saya akan buat lawak sikit lah, macam cerita Avengers, Thor dengan Loki. Sebab biasa mereka tengok cerita-cerita ni, dia boleh relate benda tu. Dan kalau Tuhan ada mak bapak, itu masalah lebih besar. Sebab mak bapak lagi besar daripada anak dia. Kalau Tuhan ada mak, ada bapak, itu lagi besar tu. Contohnya Tuhan ada mak bapak, betul mak bapak dia panggil, mari di sini Tuhan. Tuhan pun kata, yes mama, yes papa. So something is wrong. Dalam public orang biasa akan ketawa lah, tapi dalam hati dia pun fikir balik, betul, logik benda tu. Ayat nombor 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun yang serupa dengan Allah. Apa saja mata kita boleh lihat, itu bukan Tuhan. Kalau kita pejam mata kita, apa saja imagination kita, itu bukan Tuhan. Yang kita dapat lihat, yang kita dapat bayangkan, itu makhluk, creation. Tuhan pencipta, the creator.
Maka Islam ajar sembah pencipta, bukan sembah makhluk. Worship the creator, not worship his creation. Dengan lain perkataan, kita bukan saja dah bagi tahu dia satu je Tuhan, la ilaha illallah, tapi kita juga bagi tahu dengan dia jangan syirik, jangan sembah selain dari Allah. Worship the creator, not worship his creation. So remember when I said just now, God is not part of the universe, and our senses, panca indera yang ada pada kita, terhad kepada apa yang ada dalam alam semesta ini saja. Our senses is bounded by our universe, but God is beyond our comprehension. So apa saja kita boleh lihat, kita boleh rasa, kita boleh pegang, kita boleh bau dan sebagainya, itu bukan Tuhan. So dia dah clear dah benda ni. Boleh faham maksud saya? Clear? Settle? So sekarang ni kita ajar dia tauhid. Kita ambil ayat Quran, kita kupas ayat Quran, cerita pasal tauhid, tapi pada waktu yang sama dia belajar sains, dia belajar logik, dia berfikiran rasional secara objektif, dia melihat make sense benda ni. Apa yang kita cakap ni make sense. Dan terus terang saya bagi tahu tuan-tuan, kebiasaan ni bila selesai ni, mereka sendiri akan cakap it makes sense. Dia orang sendiri akan cakap make sense. This make sense. Okey, sekarang ni alhamdulillah dari segi tauhid dia dah mula terima. Dia boleh terima Tuhan wujud, dia boleh terima Tuhan itu satu, dan dia boleh terima. Dan kita akan cerita dalam Islam ni menyembah Tuhan tu sangat penting. Dan kita masuk pada definisi Islam tu sendiri. What does Islam stands for? Macam dalam satu perkataan bahasa Arab ni ada banyak makna. So nak tahu apa tu Islam, kita tengok perkataan-perkataan lain daripada kata dasar yang sama, seperti salam, aslama, salima. Salam artinya selamat, tenang, aman, damai, harmoni, peace, tranquility, calmness. Itu salam. Aslama bukan hanya bererti taat perintah Tuhan, tetapi ia bererti taat perintah Tuhan secara rela hati, secara menyeluruh, ikhlas, willing, total surrender to God. Perkataan salima bererti pure, sound, authentic, dengan cara yang betul, dengan cara seperti mana Tuhan suruh kita sembah dia. Bukan percaya pada Tuhan seperti mana mak bapak kita ajar. Bukan sembah Tuhan seperti mana masyarakat lain sembah Tuhan. Bukan sembah Tuhan secara turun-temurun, tapi kita menyembah Tuhan seperti mana Tuhan suruh kita sembah dia. Ini autentik. Dan kemudian kita bagi tahu dia, manusia ni ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Human being are special creation of God, because human beings are blessed with the faculty of intellect. Tuhan kurniakan manusia akal. Akal ini membolehkan manusia membezakan yang mana betul, yang mana salah. What is right, what is wrong. So God give us this intellect, faculty of intellect, so we choose what is right and we keep away from what is wrong. Supaya kita memilih mana yang betul dan kita tinggalkan mana yang salah. Dan Tuhan juga dengan akal ini membolehkan manusia ini ada pilihan, mahu taat, tidak mahu taat perintah Tuhan. Tapi jangan salah faham, saya akan bagi tahu dia, jangan salah faham. Tidak ada satu pun perkara boleh berlaku tanpa izin Tuhan. Sehelai daun pun tak boleh jatuh daripada pokok ke tanah tanpa izin Tuhan. Tapi sekarang ni Tuhan izinkan manusia, kau nak taat ke kau tak nak taat? Tapi Tuhan mahu kita taat. Tapi kalau kita memilih taat perintah Tuhan, kita selamat, salam, kita akan selamat. Selamat dunia, akhirat. Kita akan dapat peace between us
and our Creator God, peace between us and fellow human and other creation, and also peace within ourselves. Hablum min Allah, hablum minan nas. Bila kita pilih taat perintah Tuhan, kita selamat. Tapi kalau kita pilih tidak mahu taat perintah Tuhan, masalah, chaos, suffering. Kemudian saya akan tanya dia orang balik, do you agree there is a lot of suffering in the world today? Do you agree? Dia orang akan kata yes, setuju. Ada banyak suffering. Why is there suffering? Because human being choose not to obey God. For example, saya bagi tahu dia. Contoh, katakan kalau semua manusia, tak ada kecuali, semua manusia taat perintah Tuhan. Tak ada seorang pun tidak taat perintah Tuhan. Semua taat perintah Tuhan. Tak ada siapa-siapa berbohong, tak ada siapa-siapa mencuri, tak ada yang merompak, tidak ada yang rasuah, tidak ada yang membunuh, tidak ada yang berlaku zalim. Yang kaya tolong yang miskin, yang kuat tolong yang lemah. Apa akan berlaku pada dunia kita? Biasa mereka kata, oh, will be very peaceful. Ada antara mereka kata, it is heaven on earth, umpama syurga di atas muka bumi. Dan saya bagi tahu, today the suffering is caused because human being choose not to obey God. Sebab itulah ada banyak suffering. So dengan lain perkataan, kita nak bagi tahu penyelesaian kepada masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam dunia hari ini. Tak kira apa pun permasalahan, penyelesaian ialah kita kembali kepada Tuhan kita. Kita kembali taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita dapat menyelesaikan apa-apa masalah yang ada. Sekecil-kecil masalah sampailah ke sebesar-besar masalah, kita kena kembali kepada Tuhan. Dengan lain perkataan, bila kita nak cerita Islam kepada mereka, pada siapa-siapa pun, bukan saja dengan non-Muslim, dengan sesama Islam pun, kita nak membawa mereka jurus kepada tauhid, nak menjurus mereka kepada menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bawa kepada tauhid, sebab akidah inilah yang penting. Daripada awal, premis tu, foundation kepada tauhid. Dan dekat situ mereka pun akan angguk, betul. Yes, it is true. Okey, sekarang ni kalau kita taat perintah Tuhan, kita ni Muslim. Kalau kita memilih tidak mahu taat perintah Tuhan, kafir. Dia explain apa tu kafara, menutup. So siapa-siapa yang keterangan secara jelas sudah sampai kepada dia, dia faham inilah kebenaran, tetapi dia tutup, dia tolak, dia nafikan, itu kafir. So sekarang ni dapat bezakan antara Muslim dengan kafir. So Tuhan bagi kita akal, this faculty of intellect, untuk membezakan yang mana hak, yang mana batil. Terima yang hak, tinggalkan yang batil. Kita nak jadi Muslim, bukan nak jadi kafir. Are we good ke? Boleh? Tapi ini semua masuk step by step, sedikit demi sedikit. Dan waktu itu mereka pun akan fokus, mereka akan dengar. Dan biasanya bila mereka dengar dengan fikiran untuk mencari point yang kita nak sampaikan. Ada kelemahan pada point untuk hentam. Biasanya ini saya cakap Eropah, mereka ni berfikir cara objektif. Dia cuba cari dekat mana dia boleh hentam balik, dekat mana dia boleh hentam balik. Tapi daripada apa yang kita sampaikan, make sense. Any questions? No. It's good. Make sense. Semua. Macam yang baru-baru ni, bila kita order makan, dah sampai dah makan dengan minum, tapi bila tengah bercakap dengan dia tarik kerusi tu dekat meja tu, dia rapatkan muka dia depan saya, dia dengar, fokus betul-betul. Dia tak peduli orang kiri kanan, dia tak peduli pasal makan dan minum. Alhamdulillah. Biasanya mereka akan fokus betul-betul. Tapi kita nak bawa ni kena go step by step. Lepas tu apa perkara lain kita nak bawa? Perkara lain kita tengok pada dia, apa keperluan dia.
Saya tengok masa sudah pun 8-7 minit, 8 minit dah, tinggal lagi 1 minit lebih saja nak azan. So kita dah sampai ke hujung dah tuan-tuan. Ini baru intro aja. Tak apa. Yes. Macam mana? Biasanya sebab dah cinta kan, yang ini couple kan, so yang pasangan dia tu akan bawa, so dia tak takut dari segitu. Okey, dia tak takut. Ini okey, lain kali kita boleh bincang lagi. Saya bagi contoh ya. InsyaAllah pagi esok ada satu kumpulan non-Muslim juga, yang mana keluarga mereka dah masuk Islam, ahli keluarga dah masuk Islam, tetapi ini keluarga ni non-Muslim yang kadang-kadang benci pada Islam, tak suka pada Islam, dia marah anak dia masuk Islam, dia marah, dia tak suka dan sebagainya. Besok kita akan kumpulkan non-Muslim tadi tu. Ini approach yang berbeza pula besok. Tak apa, InsyaAllah lain kali dalam siri-siri akan datang kita sambung lagi. Boleh ke? Cuma yang saya nak bagi tahu, kita nak cerita pada non-Muslim, jangan ada masalah 3S, sindrom shock sendiri. Kita nak cerita pada dia apa yang dia perlu tahu, apa dia nak, bukan apa kita nak cakap. Kesilapan kita cakap apa kita nak cakap. Kita bukan cerita apa yang dia nak tahu, apa yang dia perlu tahu. Ada beza dekat situ. Baik, setakat sini saja masa mengizinkan kita. Di antara ciri-ciri orang beriman adalah menepati masa. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kekurangan. Saya mohon ampun dengan Allah SWT atas kekurangan saya, kesilapan saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.